Pada malam ini kita bersama lagi dalam siri ceramah sempena PRN yang ke-15. Dan kita berada di penghujung untuk pilihan kali ini. Terakhir adalah malam esok untuk kita melunaskan kempen dan juga kerja untuk kita menangi pilihan insya-Allah yang akan berlangsung pada 12 bulan nanti. Dan diharapkan kita dalam keadaan penuh kesedaran menyedari bahawa ini adalah kewajipan kita yang perlu kita laksanakan, bukan sekadar untuk kepentingan kita, bahkan juga untuk generasi yang akan datang insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, saya tidak bercadang untuk bercakap panjang pada malam ini. Tetapi saya ingin mengimbau bagaimana suasana kita hari ini adalah sebaliknya suatu ketika dahulu. Kalau dulu UMNO dan Barisan Nasional berkuasa, mereka menguasai politik tanah air. Tapi sekarang suasana itu telah pun berubah dan bertepatan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Selamat datang kepada Muhammad Datuk Ustaz Idris. Allah Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari yang kami silih gantikan sesama manusia. Ada ketika dahulu orang tu kuat, tapi hari ini dia sudah bertukar menjadi orang yang lemah. Ada orang yang kaya ketika dulu, sekarang jatuh miskin. Ada orang yang dulu berkuasa, hari ini dia sudah tidak punya kuasa. Allah Ta'ala telah menetapkan ini sunnah alam ini. Tidak ada orang yang akan kekal selama-lamanya berada di atas kesempurnaan dan di puncak. Sebagaimana ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu an apabila ayat yang daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga turun. Ketika mana Nabi selesai menyampaikan khutbah di Hajjatul Wada' di hari yang ke-9 Zulhijjah dalam peristiwa Haji Wada'. Nabi menyampaikan ayat yang turun kepada baginda, antaranya ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah. Di dalam ayat tersebut antaranya Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan Islam untuk kamu bagi agama kamu. Aku sempurnakan bagi kamu agamamu, bagi kamu agama kamu. Aku cukupkan bagi kamu nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Sahabat yang mengerjakan haji bersama dengan Nabi semuanya bergembira. 114,000 jemaah haji yang mengerjakan haji bersama dengan baginda bergembira. Kerana Islam telah pun sempurna. Yang teriak menangis seorang saja, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an. Apabila Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, pasal apa dia teriak, sedangkan orang lain pakat gelak ketawa, bergembira dengan turunnya ayat tersebut. Sayyidina Umar menyatakan kepada Nabi, laisa ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada yang sempurna, melainkan selepas itu dia akan menyusut, dia akan berkurang. Sayyidina Umar faham daripada sempurnanya Islam, sempurnanya agama ini, melainkan telah tertunai dan selesailah tugas dan peranan Nabi. Tanggungjawab Nabi menyeru kepada manusia. Nabi akan kembali kepada Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah sunnah yang Allah tetapkan di alam ini. UMNO 64 tahun diberikan peluang untuk berkuasa di Malaysia. Tidak ada kuasa yang akan kekal selama-lamanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Allah lah yang mengurniakan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang dia kendaki, dan Allah juga akan mencabut kuasa daripada sesiapa yang dikendaki. Dulu orang tak terfikir kuasa yang ada di tangan UMNO boleh hilang, boleh terlucut, tapi itulah yang berlaku pada hari ini. Dulu ahli mereka 3 juta lebih. Kita tuan-tuan ahli PAS ketika dulu tak sampai 1 juta.
19 juta lebih. Mereka tuan-tuan membuli kita. Pegawai-pegawai kerajaan terpaksa ikut mereka. Mereka menggunakan 3M. Mereka guna M pertama money. Mereka menggunakan yang kedua M machinery, jentera kerajaan. Mereka menggunakan media M yang ketiga. Mereka kuasai semuanya untuk menghadapi pengaruh PAS terutamanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa tidak ada seorang, tidak ada mana-mana kelompok pun yang mampu untuk berkuasa buat selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan itu bukan pada UMNO lagi, tapi berada di pihak PAS sekarang. PAS adalah parti yang paling banyak jumlah kerusi dalam parlimen. Kalau dulu kerusi PAS di DUN maupun parlimen sikit. Contoh Kedah kita ni, 1 dengan 2 saja. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 kerusi saja. Pertahan di Bukit Raya, sekarang Tokai. Dengan Salah ataupun Sungai Limau sekarang. Kadang-kadang tinggal 1 saja di Tokai ataupun Bukit Raya oleh almarhum Datuk Ustaz Fadil Nur. Tuan-tuan, kadang-kadang disalah sekali oleh Tok Guru Pak Yajonet ataupun menantu dia Tok Ustaz Azhari Abdul Razak. Di parlimen dulu, Tok Guru Aziz pernah duduk seorang-seorang. Tapi hari ini, PAS jadi kuasa, jadi pemilik kerusi, jumlah kerusi yang paling banyak dengan 43 kerusi. Allah ganti, tuan-tuan, kerana itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia beringat apabila mereka diberikan peluang, diberikan amanah dengan kekuasaan, mereka berlaku adillah untuk melakukan kebaikan kepada manusia. Muslimin, muslimat mati sekalian, saya menyeru kepada pakcik, makcik, ayah dan ibu, yang saya yakin ramai lagi masih sayang dengan UMNO, tapi mereka tak sanggup dah untuk bersama dengan UMNO. Nak keluar sayang, kerana dah puluhan tahun bersama dengan UMNO, tapi dengan kempen dan pengalaman kerja. Selama 5 tahun kita bekerja daripada waktu kita jadi pembangkang. Sampailah kita ambil alih pada 17 Mei 2020. Sampailah dibubarkan pada 28 Jun hari itu. Tiap hari kita bekerja. Tuan-tuan, kita bekerja daripada Ahad sampai Khamis. Ziarah tiap-tiap hari. Bermula daripada 11 pagi. Pagi subuh, ronda masjid sembahyang subuh tiap pagi di masjid yang berlainan. Pukul 9 kuliah duha cara online sampai pukul 10. Tuan-tuan, pukul 11 kita melakukan ziarah kelompok dan juga ziarah ke rumah orang uzak. 3 tahun, 5 tahun kita bekerja sedemikian. Hari Jumaat kita jadikan hari ilmu dengan kuliah ilmu, kuliah subuh di waktu pagi. Kuliah duha di dataran ilmu. Petang ada kuliah muslimat dan malam ada kuliah maghrib. Hari Sabtu aktiviti parti dan keluarga. Kebanyakan mesyuarat-mesyuarat besar dan penting pada hari Sabtu. Tuan-tuan, tidak ada rehat. Jadi wakil rakyat, malam tak apa nak lena. Kalau mai hujan, hujan dalam keadaan membimbangkan kita. Takut mai ribut bumbung tercabut. Rumah wakil rakyat pun bocok rata, tuan-tuan. Tak ada nak tampung. Tuan-tuan, tambah rumah orang lain. Jadi pukul 2-3 pagi. 2-3 pagi ribut melanda rumah. Cabut rumah orang. Tak boleh wakil rakyat kata, lepas esok dah pi. Kalau lepas esok dia pi, bertanak dah mangsa tu maki dia. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah saya dibantu oleh sahabat-sahabat di dalam pusat khidmat wakil rakyat Dun Tanjung Dawai. Dan juga anak-anak muda. Mereka prihatin. Bila ada apa-apa kejadian berlaku, mereka akan maklumkan segera. Tuan-tuan, pusat khidmat dengan van yang diwakafkan untuk Madrasah Zubaidiyah ini, disewa oleh pusat khidmat untuk jadi van khidmat masyarakat. Berlegak tiap-tiap hari dalam kampung dan dalam Dun Tanjung Dawai ini. Tuan-tuan, untuk menunaikan tanggungjawab. Kita nak bagi bantuan, nak bagi sumbangan dengan terbaik. Antaranya kita buat katil wakaf. Dan wakil wakaf dalam Dun Tanjung Dawai sekarang, tuan-tuan, ada 50 biji di dalam rumah, di dalam masyarakat Dun Tanjung Dawai ini. 50 biji katil wakaf, katil hospital yang boleh apa orang panggil apa? Engkor no? Boleh engkor, naik kepala, naik kaki. Nak bagi mudah orang yang kena stroke terutamanya. Dan dekat 100 biji, tuan-tuan, wheelchair yang ada. Wheelchair itu kita bagi pakai hilang macam itulah maksudnya. Habis turilah. Dia mudah rosak. Tapi katil tuan-tuan 50. 50 ni ada lagi kat kita. Orang banyak menyumbang. Orang tahu kata katil ni mahal.
Dan kita pun sedang orang dan juga masyarakat di Dun Tendawai ni banyak yang tak mampu nak beli katil macam hospital yang harganya dekat RM2,000 satu biji. Tuan-tuan, kita buka tawaran dan kita guna juga sikit peruntukan daripada kerajaan negeri beli katil tersebut untuk kita bantu warga Dun Tendawai yang kena strok, terutamanya memudahkan urusan-pengurusan oleh pihak ahli keluarga. Walaupun ada katil yang disebut digelar sebagai katil berantu. Berantu mereka kata pasal apa? Pi kat orang ni tahan seminggu. Lepas tu dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pindah pi kat orang ni pula macam tu juga. Terang nak habis 2-3 orang, tuan-tuan, dan mereka mau pusing dulu. Tapi tu nah mati, tuan-tuan, bukan kerja kita. Tuan-tuan, kita melaksanakan tanggungjawab ni dengan penuh kemampuan yang kita ada. Kita sediakan food bank seperti mana kerajaan bekalkan kepada kita tanpa kita membezakan antara parti. Tak sama ada dia PAS ke UMNO ke, Bersatu ke, siapa ke dia. Tak kira bangsa, tak kira agama. Asalkan dia layak untuk terima bantuan. Sebab itulah kita boleh turun tiap-tiap hari daripada Rahat sampai ke Khamis, tuan-tuan, untuk kita melaksanakan tanggungjawab ini. Nama penerima sumbangan kita kena hantar kat pejabat Menteri Besar tiap-tiap bulan. Tak boleh nak kelentong, tuan-tuan. Kalau siapa yang tuduh pusat khidmat, ada ni benar kempen pelayar ni, mereka buat tuduhan terhadap saya dan pusat khidmat, kononnya bagi bantuan kat PAS saja. Saya cabar. Saya jawab balik, mai pejabat pusat khidmat. Kami akan tunjuk senarai penerima sumbangan. Pasal penerima sumbangan ni wajib kami hantar tiap-tiap bulan kepada pejabat Menteri Besar. Mereka akan cek adakah sama penerima sumbangan bulan lepas dengan bulan ni. Mereka tak benarkan penerima sumbangan orang yang sama. Pasal nak bagi pakat rasa seorang sikit, tuan-tuan. Ada nama lengkap, ada alamat lengkap seperti IC, ada nombor IC, ada nombor telefon. Boleh cek. Kalau UMNO tak puas hati, orang PAS kata tak puas hati, orang PAS boleh buka pos apa? Spokas. Cek tengok, ahli PAS ke kau ni? UMNO mungkin ada sistem dia. Buka tengok, ni ahli UMNO ke tak? Tuan-tuan, kita tak peduli dengan parti. Asalkan orang tu layak, maka kita akan beri. Kerana dia adalah duit kerajaan. Duit kerajaan untuk semua. Tapi kalau duit parti, untuk ahli parti lah. Muslimin, muslimat, mati sekalian, kita buat Alhamdulillah 30 telaga tiup yang sebahagiannya dibiayai sepenuhnya oleh pusat khidmat, sebahagiannya pula dengan kerjasama dengan orang kampung yang memerlukan air setelah kita menghadapi krisis air yang lama. Tuan-tuan muslimin muslimat, hari ini mereka berkempen kononnya kalaulah mereka diberikan kepercayaan pada 12 bulan nanti, mereka akan berusaha untuk menyelesaikan air dengan segera. 10 tahun dulu awak tak selesai. Waktu 2 tahun PH berkuasa pada 2018 sampai 2020. Waktu tu mereka masuk Wisma Darul Aman. Duit dah ada. Kontraktor pun siap. Pasal apa tak buat? Kalau mereka buat pada 2018, 2020, dah siap dah projek di Bukit Selamau, selesai masalah air kita di Dun Tendawai. Tapi mereka tak buat, tuan-tuan. Mereka lantik konsultan di kalangan kawan-kawan mereka untuk kaji kos yang dah pun dibuat oleh UMNO dulu. Tengok-tengok kos lebih kurang sama. Rugi 2 tahun. Tiba-tiba COVID mai. Dan kajian negeri bertukar tangan. Kita ambil alih ketika mana COVID telah pun berleluasa. Tuan-tuan, dalam tempoh 6 bulan, Datuk Seri Haji Sanusi menjadi Menteri Besar, terus melaksanakan, memulakan projek untuk tuan-tuan menyelesaikan masalah air yang berlaku. Bukan sekadar di Dun Tendawai, bahkan juga di kawasan yang lain. Muslimin muslimat, kalaulah mereka mendakwa kata lambat projek untuk menyelesaikan masalah isu air ini, tuan-tuan saya bimbang, mereka tuan-tuan akan buang kontraktor yang ada. Tuan-tuan, waktu kita ambil alih dulu, kontraktor tu cabut lari. Saya nak cerita ni, cabut lari, tak sanggup nak buat projek di Bukit Selambau dan tukar paip. Pasal apa? Pasal dengan sebab COVID, tuan-tuan, harga melambung tinggi. Dia tak boleh nak buat, dia akan rugi besar. Lari, kita terpaksa cari kontraktor lain. Kalau UMNO dan PH kata nak selesaikan masalah air, mereka tentunya akan buka tender lain. Tuan-tuan, ambil masa lebih kurang 2 tahun. Kalau 2 tahun lah ni 2022, 2023, bulan 8. Tuan-tuan, 2025 baru nak start bulan 8.
Tuan-tuan sanggup tunggu. Siap-siap pula ambil masa 2 tahun. Tuan-tuan 2025, 2027 atau 2028 baru nak siap. Nak jadi apa kat orang merebut ni tuan-tuan terutamanya. Dah lah orang kata merebut ni hebat sungguh. Dah lah musim kemarau ayak tak ada. Hujan lebat pun ayak tak ada. Kan, pelik kawasan kita ni. Hujan lebat pun ayak tak ada. Pasal loji ayak ditupa tu tak boleh proses ayak bila hujan lebat. Muslimin muslimat, kita kena pertahankan kerajaan Perikatan Nasional ini. Kerana dia telah terbukti dengan keupayaan dalam tempoh 3 tahun. Tuan-tuan, terbukti dapat melaksanakan aktiviti yang tidak mampu dibuat oleh kerajaan yang dulu puluhan tahun mereka berada di Wisma Darul Aman. Muslimin muslimat, baru-baru ni bulan lepas saya tanya seorang pegawai tinggi kerajaan negeri ketika mana majlis penyerahan bantuan untuk sekolah-sekolah agama, untuk pondok dan juga tahfiz disampaikan oleh Yang Muhammad Menteri Besar di Dewan MPSP bulan lepas. Saya tanya kat pegawai yang tinggi kerajaan tu yang bergelar Yang Berhormat juga. Tuan-tuan, dia ada 3 tuan-tuan jawatan kerajaan negeri yang ada Yang Berhormat. YB juga walaupun mereka bukan wakil rakyat. Saya tanya kepada pegawai tinggi ni, pernah tak dalam sejarah Datuk bekerja di Wisma Darul Aman? Kerajaan negeri serah balik, esko serah balik kereta resmi yang mereka guna. Tuan-tuan, kereta resmi esko ni, kerajaan negeri akan bagi kat esko. Kan, bagi, gunalah untuk kerja ataupun peribadi. Minyak bos sendiri. Rotek bayar sendiri. Rosak bayar sendiri. Semua sendiri. Cuma nampak guna kereta. Tuan-tuan, kalau tak boleh guna, hantar dia akan diganti baru. Biasa satu penggal ni boleh guna lagi. Tuan-tuan, Datuk pegawai tinggi ni kata, tak pernah dia kata kerajaan-kerajaan sebelum ni di Kedah ni serah balik. Esko serah balik kereta, tak pernah. Yang pernah jadi ialah bila mana walaupun dah bubar DUN, esko tu tak serah kereta. Dia guna juga waktu pilihan raya. Habis pilihan raya, dia tuan-tuan dia tak jadi esko. Dia tak hantar kereta. Kami pula terpaksa telefon. Bila Datuk nak hantar kereta? Sampai terang tu. Kena telefon suruh hantar. Dia nak buat macam dia buat lupa pula kereta tu buka dia. Tapi dia kata kerajaan ni cipta sejarah. Tak pernah dalam sejarah Kedah esko kena serah kereta semua balik untuk kerajaan. Tuan-tuan, pasal apa? Yang Muhammad Menteri Besar kita kata tak mau ada esko yang menggunakan kesempatan waktu pembubaran DUN dan dalam tempoh kempen pelaya ini menggunakan aset kerajaan. Tak boleh. Tuan-tuan. Jadi, ini ketelusan. Benda yang tak pernah dibuat oleh kerajaan negeri dulu. Tapi kita boleh buat. Kita mampu boleh buat bagi lesen, bagi geran dan juga lesen pendudukan sementara. Geran tanah. Lebih dengan hampir 7,500 geran dan lesen pendudukan sementara. Dalam tempoh 3 tahun. Pasal apa kita boleh bagi sejumlah macam tu? Tuan-tuan, Yang Muhammad Menteri Besar kita bila dia masuk Wisma Darul Aman, dia bawa, tuan-tuan, dia tahu. Orang kampung yang susah, tunggu puluhan tahun, minta tanah berkali-kali tak dapat-dapat. Orang lain senang-senang dia dapat. Pasal apa payah sangat orang kampung ni? Kalau dapat premium tak mampu nak bayar. Tuan-tuan, bila dia cek tengok, masalahnya mesyuarat kelulusan tanah ni, kerajaan duk buat selama ni setahun sekali, tuan-tuan. Setahun sekali mesyuarat. Menteri Besar mesyuarat, tuan-tuan, dengan jawatan kuasa tanah setahun sekali untuk lulus tanah. Orang kampung hak susah ni borang hilang pergi mana tak tahulah kat depa. Lepas tu orang kampung bertanya, tak ada pun permohonan. Kesian kat pakcik-makcik tu. Menteri Besar ubah daripada setahun sekali mesyuarat jadi tiap-tiap bulan, sekali sebulan. Tuan-tuan. Tu yang boleh sampai 7,000 dekat 7,500 bagi geran dan lesen pendudukan sementara. Dapat lesen pendudukan sementara ni maknanya orang tu akan dapat geran satu hari nanti. Tuan-tuan, masih banyak geran yang sedang diproseskan. Kita nak, tuan-tuan, kebaikan diteruskan. Tuan-tuan, yakinlah dengan keputusan kerajaan negeri tidak meneruskan lesen premis untuk perjudian, kita hentikan. Kita bagi geran, bagi lesen pendudukan sementara kepada orang yang berhak. Kita bagi bantuan buat nubat yaning untuk kebaikan rakyat Kedah. Yakinlah undi yang kita bagi dalam pilihan raya pada PRU yang ke-14 hari itu, kita ada saham yang kebaikan yang dibuat oleh kerajaan sekarang.
muslimat kita nak kebaikan diteruskan melalui kepercayaan yang kita berikan pada 12 hari bulan nanti. Tuan-tuan, saya minta terutama kepada anak muda, hari Sabtu ni keluar awal. Kan, jangan cemaskan pakcik, makcik, abang-abang yang bertugas. macam hari tu ni PIU 15, peringkat parlimen. Ada satu tempat mengundi ramai lah. Kan, saluran pula tak cukup. Kali ini ditambah lagi. Tuan-tuan, yang meresahkan kita petugas ni pasal apa? Anak muda tak main-main lagi. Pasal apa tak main mengundi? Duk lena lagi. Pasal apa lena? Tengah malam sebelum mengundi tu, mereka duk ronda dengan motor. Tidur lewat, lepas tu esok sambung tidur. Tuan-tuan, saya nak minta ke adik-adik anak-anak muda, kali ni keluar awal. Seperti mana bangsa lain, pagi-pagi beratok. Mereka beratok awal. Tak percaya, tuan-tuan, kalau pergi mengundi awal hari Sabtu ni, lepas tu pergi ke Laguna. Tengok siapa yang beratok panjang. Mereka sanggup beratok lama, panjang. Pasal apa? Demi untuk memastikan mereka dapat menunaikan tanggungjawab. Dan dengan tanggungjawab itu, mereka boleh genggam kuasa. Tapi kali ini, tuan-tuan, panglima kita, tuan-tuan Menteri Besar kita dengan aura dia, dengan orang panggil apa, tuan-tuan? Kan? Semua orang, pakat duduk di luar ni, saya tengok ready pakat share. Ada hak duduk di Tokyo, ada yang duduk di negeri Arab, ada yang duduk di Amerika, ada yang hak duduk jauh-jauh. Mereka share, mereka balik, tuan-tuan, semata-mata nak undi, nak terlibat dengan pilihan 12 bulan ni. Duduk jauh luar negeri, balik semata-mata nak mengundi 12 bulan. Jadi kita duduk dekat dengan pusat mengundi, kita tak ada alasan. Tuan-tuan, ada orang, saya tiap-tiap itu yang pelik. Bila lepas daripada bubar 28 Jun, orang selalu hantar mesej kat saya. Tulis dan minta melalui Facebook. Macam duk jadi wakil rakyat lagi. Mereka tak tahu rupanya bila bubar ni habis terus. Bukan kata peruntukan. Allowance pun tak ada dah. 2 bulan dah tak allowance ni. Kemarin dulu dapat surat daripada Wisma Darul Aman. Tuan-tuan, kerajaan negeri terlebih bayar 1,300 lebih. Di arah bayar sebelum 9 September. Wah, mereka lebih banyak mereka ingat sungguh. Suruh bayar. Tuan-tuan. Tapi orang duk hantar Kaisar ni, tak hari ni ada hak minta bola, kun bola, apa bala. Minta macam-macam. Saya kata, saya bukan YB dah. Kan? Dan saya tak boleh janji. Tak apa, lepas pelayan ni, kalau menang, kita bagi. Tuan-tuan, jadi rasuah. Ni tuan-tuan, yang berdasarkan kes kajian apa yang berlaku di Pelaya Kuala Terengganu dan Marat. Tak boleh. Tuan-tuan jangan terasa hatilah kat saya. Kalau kok-kok makan satu kedai, pagi-pagi kata mana tiba-tiba saya, kawan-kawan bayar meja kami je. Meja tuan-tuan tak bayar. Tak macam sebelum ni. Kami bayar. Kadang-kadang kami belah keluar macam tu je. Tuan kedai kata buat kelim mata. Lepas ni bayar. Tuan-tuan memang tak boleh bayar. Kalau kami bayar, rasuah. Tak boleh. Saya cerita walaupun tinggal isu kat kempen ni. Tapi tuan-tuan jangan terasa minta maaf lah. Kan? Apa Ustaz ni? Biasa duk belanja. Hari ni kedekut pula jadi calon kali kedua ni. Semacam ni. Memang tak boleh tuan-tuan. Kami, lepas subuh, pagi-pagi subuh macam biasa lah. Kemarin masjid ni, pagi ni masjid ni. Lepas main subuh selesai. Cari. Hari ni nak makan pagi tak mana. Cari kedai dalam kampung yang orang tak apa nak ada. Kedai orang pun tak pernah nak singgah. Rasa-rasa jin duk makan banyak akut tu. Pasal apa? Tuan-tuan, pasal kedai pekan merebut kot jalan tak habis singgah. Tak boleh, tuan-tuan. Tak pergi orang ambil kangkak gamak, naya. Pi kenuri. Rasa bersalah kat tuan-tuan kenuri. Minta maaf lah siapa-siapa yang kenuri dan tempoh kempen ni. Dia jemput saya pi. Salam, dia tengok muka. Salam duk rasa tangan kosong. Minta maaf banyak-banyak. Kan, rasa tak ada apa di tapak tangan, sampul tak ada. Minta maaf, tak boleh nak bagi, tuan-tuan. Tak boleh nak bagi. Pasal apa? Macam kes di Kuala Terengganu. Tak boleh. Tuan-tuan, lepas daripada pelaya ni, kalah ataupun menang, 100 hari tak boleh buat kenuri. Kan, kalau Baman order tempah dah lembu sekok, ingat tak boleh buat kenuri Baman. Kan, kecuali buat kenuri, masuk Jawi Lengka macam mana, tak apa. Kekah cucu, dapat cucu kan? Buat kekah cucu. Tak boleh, tuan-tuan, salah. Kalau saya janji dalam kempen ni, tak apa. Anak muda, kita menang pelaya ni, insyaAllah, hak minta baju apa semua, kita bagi. Tuan-tuan, kalau saya tak bagi tahun pertama,
Tahun kedua saya tak bagi. Tahun ketiga tak bagi. Tahun keempat tinggal tahun-tahun akhir. Tiba-tiba saya bagi. Itu hak janji itu ni. Tuan-tuan, musuh tahu, ada bukti saya bagi apa semua. Tuan-tuan boleh dibawa ke mahkamah. Ini peraturan. Jadi saya tak janji tuan-tuan. Walaupun tiap-tiap hari orang minta ni. Lupa kata bubar dah. Tak boleh. Saya tanya lawyer. Wan Rohmi yang jadi calon di Kelantan. Pasal dia mengendalikan kes di Kuala Terengganu Marah. Boleh tak calon buat ayat penawak? Kalau pergi kempen, pesakit minta tolong buat ayat penawak Ustaz. Ataupun gogor minta buat ayat penawak. Boleh tak? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Majlis Muslimat buat baca IC bersepi. Saya tak boleh buat ayat penawak. Pasal apa tak boleh? Pasal tak boleh tu, kok ayat penawak dengan buat penawak tu pesakit dan keluarga dia akan simpati ataupun dapat mempengaruhi pesakit dan juga keluarga dia untuk mengundi calon itu. Tak boleh. Ini peraturan. Tahun, kalau tak silap, atas tahun 1958. Tuan-tuan, jadi doakan moga-moga 12 bulan nanti, kita keluar awal, tunaikan kewajipan kita. Seperti mana Tok Roji Saleh pesan. Tuan-tuan pun boleh tengok, ada video lama Tok Roji Saleh. Tuan-tuan, Tok Roji Saleh pesan, bila kita pergi nak mengundi, kita niat, bila kita nak pangkah tu, kita niat kerana Allah Ta'ala. Nak tolong agama. Tuan-tuan, nak tolong agama. Supaya kita dapat pahala daripada apa yang kita pangkah pada hari itu. Tuan-tuan. Jadi, terima kasih atas kehadiran semua. Dan moga-moga Allah Ta'ala kekalkan kemenangan di Kedah kita ni. Bahkan kita pertahankan ni Kedah. Dan kita mencapai juga kemenangan di negeri-negeri lain. Dan kita berharap 6-0 sungguh seperti mana yang kita doa insya-Allah. Malam ni pagi esok pukul 4.30 pagi ada munajat tuan-tuan di Komplek Pais Batu 9. Kalau muslimat yang berkelapangan dia alu-alukan untuk turut serta bersama pimpinan di Komplek Pais Batu 9 pukul 4.30 pagi sampai subuh tuan-tuan. Dan perbanyakkan doa. Kita tak boleh nak rasa sedap hati. Oh lah ni pi sembang semua sokong PN. Payah nak jumpa kata sokong lain ni. Tuan-tuan jangan sedar hati. Kan? Hati ni milik Allah Ta'ala. Bila-bila masa saja Allah boleh kalih, boleh ubah. Kan? Macam-macam yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Kita tak mau nak bergantung kepada jumlah yang kita rasa banyak. Kita mohon kepada Allah supaya semua kita, terutama umat Islam bersatu untuk mengekalkan kerajaan di Kedah ini terutamanya bersama dengan PN insya-Allah. Sekali itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita dan Allah jadikan Dun Tendawai ini dun yang diberkati dan dirahmati insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.